Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, apa khabar semua anak-anak? Okey, hari ni kita akan masuk bab tingkatan 5, bab 1 tingkatan 5. Okey, apa tajuk bab 1 tingkatan 5 ni? Bab 1 tingkatan 5 ni mikroorganisma ya. Tahukah apa tu mikroorganisma? Mesti tahu kan, mesti pernah dengar mikroorganisma. Okey. Apa itu mikroorganisma? Mikroorganisma ni mikroorganisma yang seni, yang sangat kecil. Mikroorganisma yang seni, yang sangat kecil. Yang seni maksudnya yang sangat kecil. Yang dia tidak boleh kita tengok, dia tidak boleh dilihat menggunakan mata kasar. Maksudnya mata kita macam ni lah. Contohnya bakteria kan. Bakteria tu mikroorganisma lah. Paling senang ni virus. Virus adalah mikroorganisma yang paling kecil. Mikroorganisma tu kan, dia memang kecil. Tapi virus adalah mikroorganisma yang paling kecil. Jadi, macam COVID-19 kan. COVID-19 tu, mana kita nampak kan? Bayangkan kalau kita boleh nampak mikroorganisma tu, kalau kita boleh nampak COVID-19 tu, penuh lah. Kalau kamu pergi survey tu, penuh ruang dalam survey tu oleh COVID-19. Itu kita pun mau bergerak pun susah kan? Itu antara hikmah lah Allah jadikan mikroorganisma. Jadi tidak payahlah semua benda tu kita boleh nampak dengan mata kasar ya. Jadi kena berhati-hatilah, COVID-19 tu ada di mana-mana tapi kita tidak nampak. Kenapa tidak boleh nampak dia? Sebab dia virus. Virus tu adalah mikroorganisma. Dia tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Okay? Macam mana kalau kita mau tengok mikroorganisma kan? Kita pergi berswab cucuk-cucuk hidung, cucuk-cucuk mulut. Lepas tu macam mana orang mau nampak? Orang mau tahu, iya ada COVID di dalam hidungnya tu. Macam mana mau tahu? Kita kena tengok di bawah mikroskop. Mikroskop pun dia kena mikroskop cahaya yang berkuasa tinggi. Ya, dia salah cikgu, bukan mikroskop cahaya, mikroskop elektronik yang berkuasa tinggi. Kalau macam di makmal kita tu, itu mikroskop cahaya. Ya. Kalau macam di makmal tu nak nampaklah COVID ya. Okey, kita tengok dulu flora normal. Sebelum kita tengok jenis-jenis mikroorganisma, kita tengok flora normal. Okey, apa itu flora normal? Flora normal ni adalah mikroorganisma yang ada pada organisma, termasuklah manusia dan haiwan. Maksudnya, di badan kita ni memangnya ada mikroorganisma. Tapi mikroorganisma itu untuk kebaikan kita ya. Dia tidak menyebabkan penyakit. Dia tidak berbahaya kepada kita ya. Okey, contohnya di mana? Siapa tahu di mana? Tahukah di mana? Okey, tengok sini. Okey, ni di bahagian atas salur pernafasan. Ni bahagian atas salur pernafasan lah di dalam di bahagian atas salur pernafasan ni di dalam hidung kita ni ya. Ni lah kalau kita berswab tu di sini di cucuknya sampai dalam. Siapa pernah berswab? Kalau dapat yang bagus sikit tu ndaklah sakit sangat kan. Masa cikgu di Tawau tu, lelaki pula yang swab tu, Masya Allah, sakit. Bukan main dia mencucuk, sungguh-sungguh betul. Okey, ini contoh bakteria ya, Staphylococcus dengan Streptococcus. So, kamu kena ingat lah ni ya, di bahagian salur pernafasan tu, apa bakteria yang ada. Ataupun di mana bakteria ada di dalam badan kita. Kemudian di kulit, Staphylococcus corynebacterium. Di kulit kita ni ada bakteria. Nanti kita tengok kenapa mesti ada bakteria di kulit, di badan kita ni. Okay, ini di dalam usus kecil. Apa tu? Escherichia coli ni, ini kita panggil selalunya E. coli ya. Bukan coli lah, coli. E. coli. Kemudian Streptococcus sp, Lactobacillus
SP. Okey, sebenarnya ada something wrong lah pada slide ni. Ada something wrong pada slide ya. Semua nama ni adalah nama saintifik ya. Semua nama ni adalah nama saintifik. So sepatutnya bila kita type kan sekarang ni kan cikgu type, sepatutnya ni dia kena italic lah, dia kena miring, tahu kan? Dia kena miring ya. Kalau kita tulis tangan, kalau kamu tulis tangan nama saintifik, kamu kena tak payah kasi miring. Tulis je macam ni. Yang perkataan pertama dia mesti huruf besar, perkataan yang kedua ni huruf kecil. Tapi kalau tulis tangan kena garis lah. Kena garis di bawahnya. Okey, kena garis di bawahnya ya. Macam susah cik gini mau menggaris. Kalau tulis tangan kena garis macam ni. Sampai sini berhenti, sambung sini. Okey, garis luruslah, janganlah kamu garis macam cikgu tu. Okey. Okey, kemudian di uretra. Uretra tahu di mana uretra? Uretra tu adalah saluran daripada kidney kita, daripada ginjal ke pundi kencing. Ni pundi kencing. Ni kalau kamu tengok gambar ni pundi kencing lelaki ke perempuan? Ni gambar pundi kencing lelaki. Okey, Corynebacteria dengan Staphylococcus ya. Ni uretra namanya. Di sini pun ada bakteria. Selain daripada itu, di mana lagi ada bakteria? Siapa tahu? Selain daripada yang disebutkan tadi tu di salur pernafasan, di kulit, di uretra, dia ada di faraj ya. Di faraj perempuan tu, di situ ada bakteria. Okey. Okey, apa kepentingan flora normal? Maksudnya apa kepentingan mikroorganisma yang ada pada badan kita secara semula jadi tu? Kenapa cikgu tak boleh buat? Okey, tak apalah. Okay, apa kepentingannya? Tak boleh dah cikgu menconteng. Okey. Yang pertama, dia akan bersaing dengan patogen lah. Dia akan bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien. Dia bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien. Jadi, patogen tadi tu tidak dapat hidup lah. Jadi, flora normal tu dia boleh menghalang pembentukan koloni patogen. So, maksudnya, contohnya di faraj tu kan ada bakteria. Dia akan menghalang bakteria-bakteria yang berbahaya. Dia akan menghalang virus-virus untuk masuk ke situlah. Okey, apa maksud patogen tu pula? Sepatutnya kamu tahulah kan patogen ni. Cikgu tengok ada dalam silibus form 2 KSSM. Tapi cikgu ulanglah, patogen ni adalah mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Bukan yang boleh lah, yang menyebabkan penyakit. So apa-apa sahajalah mikroorganisma, bakteria ke, virus ke, yang menyebabkan penyakit itu adalah patogen. Jadi maksudnya flora normal ni dia menghalang pembentukan koloni patogen. Dia menghalang pembentukan mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Okey. Kemudian flora normal ni boleh mensintesis vitamin B12, vitamin K. Ini yang di dalam usus kita ya. Dia akan membantu proses pencernaan dan dia akan menghasilkan vitamin ya. Di dalam usus besar kita tu dia akan menghasilkan vitamin B12. Okey? Okey, flora normal juga akan merangsang pertumbuhan tisu. Akan merangsang pertumbuhan tisu seperti kolon dan tisu di dalam salur pencernaan. Kolon tahu kolon? Kolon tu kita punya usus besar. Okey. Flora normal merangsang pembentukan antibodi yang melawan penyakit dan patogen. Okey, merangsang pembentukan antibodi lah. Nanti kita tengoklah macam mana apa tu antibodi nanti di bahagian belakang bab ni kita tengok. So, kesimpulannya flora normal ni adalah mikroorganisma yang memangnya ada pada badan organisma, contohnya manusia, dan dia tu untuk kebaikan kita ya.
Okey, ini adalah mikroorganisma. Masih ingat lagi apa cikgu cakap tadi? Apa itu mikroorganisma? Ingat balik ya. Mikroorganisma ialah organisma seni, organisma yang sangat kecil yang kita tidak boleh lihat dengan mata kasar. Kita hanya boleh lihat dengan mikroskop. Okey? Okey, ada 5 kumpulan ya. Dia dikelaskan ada 5 kumpulan. Yang pertama, kulat ataupun fungi. Kulat ataupun fungi. Kemudian alga. Alga, protozoa, bakteria dan virus. Okey? Okey, kita tengok dulu fungi ataupun kulat. Ini adalah okey, kulat ini dia kata di sini kulat adalah mikroskopik. Okey, apa maksud mikroskopik? Mikroskopik maksudnya mikroorganisma, mikro kan, mikroskopik. Mikroskopik tu yang kita tidak boleh lihat dengan mata kasar. Dia mesti dilihat di bawah mikroskop. Mikro kecil lah maksudnya. Tapi ada jugalah kulat ni yang makroskopik ya, nanti kita tengok. Okey, saiz fungi ni saiznya ada banyak lah, berbeza-beza, ada yang kecil, ada yang besar. Okey. Tapi ada juga yang makroskopik, contohnya cendawan. Kulat tahulah kan, kulat tu adalah cendawan. Yang itu yang kita boleh lihat dengan mata kasar lah. Tapi yang mikroskopik tu yang kecil, okey? Yang kecil antara 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Okey? Lepas tu dia biasanya hidup berkumpulan lah. Dia tidak akan hidup sendiri-sendiri. Bentuk fungi. Okey, sebelum tu kamu tahu kan apa maksud unicell dan multicell? Ni masa form 1 tahulah kan? Unicell tu maksudnya organisma itu terdiri daripada satu sel sahaja. Dia hidup dengan satu sel. Kalau organisma multisel, dia ada banyak-banyak sel. Macam kita kan ada banyak sel. So, kita adalah multisel. Okey? Okey, contoh di sini dibagi yeast. Yeast ni dia berbentuk sfera lah. Sfera. Tahu kan sfera? Sfera ni. Okey, kalau multisel macam mukor. Mukor tu yang pada roti lah. Akan tengok sini pada roti. Yang bulat ini kita panggil sporangium. Lepas tu yang ini kita panggil hypha. Tangkainya ini kita panggil hypha ya. Itu macam akarnya lah hypha tu. Okey. Ini struktur asas sel yeast. Okey, yeast fungi ni kategori tumbuhan ya sayang. Tumbuhan. So dia ada dinding sel. Ini tahu kan? Dinding sel, ini membran sel, ini cytoplasma. Ini semua sudah belajar masa kita form 1. Ini nukleus, ini vacuole kan? Ini granul glycogen. Okey, granul glycogen. Okey. Okey, ini adalah mukor yang kita biasanya tengok pada roti kan. Dulu masa menengah rendah ada kan eksperimen kita pakai roti, kasih basah-basah roti, simpan dalam plastik, lama-lama hitam. Itulah dia mukor namanya. Okey, di dalam ini namanya sporangium ya. Yang bulat ni sporangium. Di dalam sporangium tu ada spora. Okey. Ini ialah hypha. Okey, nutrisi fungi. Maksudnya fungi ni makan apa? Gitu kan. Maksudnya fungi itu makan apa? Okey. Yang pertama dia adalah saprofit dan sesetengahnya adalah parasit. Okey, kamu kena tahulah apa itu saprofit. Saprofit ni ada maksudnya dia dapatkan makanan daripada organisma yang mati. Contohnya haiwan mati. Nanti kulat pun dapatlah makanan dari situ. Dia akan hidup di situ dan dia akan makanlah daripada haiwan tu ataupun tumbuhan yang mati. Itu saprofit. Okey. Parasit ni pula dia dapat makanan daripada organisma yang hidup. Contohnya COVID-19. COVID-19 dia masuk dalam badan manusia, dia dapat makanan. Itu adalah parasit. Parasit ni dia menyebabkan mudarat. Mudarat kepada perumah. Kalau kita positif COVID, maksudnya kita adalah perumah. COVID tu adalah parasit.
Okey, faham kan? Hmm. Okey, habitat. Fungi ataupun kulat ni tinggal di mana? Dia biasanya tinggal di tempat yang bahan reput-reput. Tempat yang reput-reput, tempat yang ada najis, kulit haiwan, makanan. Lepas tu dia suka tempat yang lembap. Tempat yang lembap dan gelap. Okey? Hmm. Okey, cara pembiakan fungi ni dia boleh membiak dengan cara seks ataupun aseks. Tahukah seks dengan aseks ni? Masa kamu apa ni mendengar rendah ada kan belajar seks dan aseks. Okey, kalau seks ni dia melibatkan percantuman gamet. Kalau aseks dia tidak melibatkan percantuman gamet. So ini adalah contoh cara pembiakan aseks lah bagi yeast pertunasan. Maksudnya ini asalnya satu yeast kan. Nanti dia bertunas sini, ini lagi ada lagi hidup, ini ada bukan hidup lah, dia membiak, dia bermitosis sebenarnya. Okey. Sudah kan kita belajar mitosis kan? Adakah kita belajar mitosis? Ada kan? Ha. Jadi ada kan kita belajar mitosis. Okey, jadi daripada ini ada lagi ini. Nanti daripada satu yeast tadi jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah jadi 6 yeast. Ini pertunasan. Okey. Kemudian ada jugalah melalui konjugasi. Konjugasi tu pembiakan seks lah di mana haifa kulat tu dia akan bertemu dengan haifa. Okey, haifa kulat ni dia akan bercantumlah dengan haifa dan di sini akan berlaku percantuman gamet. Okey? Okey, lepas tu macam mana dia ni membiak? Okey, tadi seks dengan aseks kan? Okey, seks, aseks kan cikgu cakap. Okey, seks tu pertunasan tadi, yes kan? Okey, ini kalau mukor dan konjugasi jugalah. Okey, dan satu lagi adalah pembentukan spora. Pembentukan spora ni pun aseks, okey? Kan di dalam sporangium ni ada banyak spora. Spora ni dia macam serbu macam debu-debu gitu kan? Tahu kan? Paling mudah untuk kita tengok spora di paku pakis. Paku pakis, di hujung paku pakis yang berlengkung-lengkung tu kan? Ada macam serbuk-serbuk. Kamu biasa kan? Kamu kan tinggal di camp majoritinya kan? Mestilah biasa tengok pakis kan? Jangan kamu cakap kamu tak pernah tengok. Okey. Itu macam habuk-habuk tu, itu adalah spora. Okey, spora tu bila sporangium ni, bila dia matang dia akan pecah. Lepas tu spora tu akan terbang di bawah angin. Jadi di mana-mana lah spora tu hinggap. Di situlah dia hidup. Okey? Okey. Habis untuk bahagian fungi. Kamu dengar, kamu baca nota kamu. Kamu ada nota kan? Kamu ada nota. Kamu ada buku teks. Okey, kamu baca. Kejap lagi cikgu bagi kamu latihan ya. Okey, bye. Terima kasih.